Okay, Assalamualaikum semua. Ingat tak? Waalaikumsalam. Okay, bagus. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu, kita tengok. Itu dia. Siapa lagi ada kamera, buka kamera dulu. Belum lagi cukup ramai kita, tapi tak mengapa. Ramai tak ramai, macam mana cukup tak cukup. Sekejap lagi kita akan jalan. Sekejap lagi kita akan mulakan kelas. Okay. Siapa yang gunakan peranti yang ada kamera tu, tolong buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Kita seperti dalam kelas, buka saja kamera. Cuma kita ada sedikit perbezaan lah. Saya tak gunakan whiteboard hari ini, saya tak gunakan marker pen hari ini. Tapi seperti mana yang kita biasa belajar PDPR biasa, kita gunakan apa? Ingat lagi ke? Ataupun dah lupa dah? Hari tu ada siapa nak tunjukkan saya dia punya earphone yang baru hari tu, headphone. Sorry, earphone saya pakai headphone. Siapa yang ada headphone yang besar hari tu? Putri dah tukar headphone ke? Putri tukar. Headphone lain lagi. Yang hari tu bagi cikgu lah. Okey, tapi tak apa. Yang penting kita boleh dengar dengan baik lah kan. Yang penting kita boleh dengar. Baik, seperti biasa kita akan gunakan apa dah hari ni untuk kita belajar ni? Saya pun lupa ni. Gunakan apa? Tahu tak nak gunakan apa? Saya tak gunakan whiteboard hari ni. Gunakan apa? Siapa ingat? Siapa ingat kita gunakan apa hari ni? Semua orang tak ingat dah? Kita gunakan apa ni? Tak tahu dah apa ni? Google Classroom. Nampak ke tak nampak ni yang saya tunjuk ni? Saya present sekarang ni, Google Classroom. Okey, ni saya dah login lah. Saya dah login Google Classroom 5A Matematik 2021. Harapnya semua kita sudah pun bersedia dan saya rasa ada pun yang dah jawab kan, sebab soalan ni aktiviti yang saya bagi dalam Google Classroom ni saya bagi daripada malam tadi, tapi mungkin dah lewat sikit lah. Tapi saya rasa ada orang yang bangun awal pagi tadi, dia dah jawab. Kita tengok dekat classwork. Latihan pendiri minggu ke-16 ni, M16. Sudah ada 2 orang yang turn in. Siapa yang turn in? Saya. Siapa tu? Sekejap kita tengok. Siapa yang turn in tu? Raja? Bagus je. Bagus. Lagi? Siapa lagi? 2 orang tu. 2 orang tu, seorang tu belum masuk kot. Kan? Seorang tu belum masuk, tapi tak apa. Mungkin dia masuk sekejap lagi lah. Yang penting Raja Akid seorang sudah pun jawab. Okey, kita pergi kepada, boleh nampak semua Ini classwork kita, semua awak memang ada dalam Google Classroom. Kecuali tak tahulah, takut ada lagi orang yang masih lagi ada masalah nak login Google Classroom. Ada lagi tak yang tak boleh masuk Google Classroom? Ada tak? Raja boleh masuk, Sasa boleh masuk kan, dia jawab soalan. Okey, siapa tu? Siapa lagi yang belum? Kalau awak tahu ada antara kelas kita yang belum boleh masuk Google Classroom dan tak boleh nak masuk Google Meet, tolong bagi tahu saya. Kita akan cuba bantulah. Kalau dari segi cara nak masuk tu masalah, mungkin kita boleh bantulah. Tapi kalau dari segi peranti itu kena penjaga awak masing-masing bantu.
supaya kita dapat peranti sama ada pinjam ke ataupun apa ke, ataupun awak punya sendiri lagi bagus lah. Kalau ada laptop lagi bagus, kalau tak ada laptop pakai Android handphone ataupun tab ke apa ke, tak kisahlah kan. Janji boleh masuk. Okey, kita tak nak buang masa banyak ke dalam classwork. Hari ini kita akan bincangkan mengenai panjang, mengenai ukuran panjang, dan kemahiran ataupun objektif kita hari ini nak bolehkan kita tukar ukuran panjang ni dalam unit-unit tertentu. Macam yang kita tahu, ukuran panjang ni dia ada banyak unit kan, tapi tak adalah banyak sangat macam masa lagi banyak kan, masa dan waktu lagi banyak, tapi dalam ukuran panjang dia tak banyak, dia hanya ada milimeter, sentimeter, meter dan juga kilometer. Itu saja dia ada, tak banyak. Baik, saya dah sediakan Google Form. Okay, cuba kita perhatikan Google Form kita masing-masing. Semua orang pun akan dapat macam ni. Siapa dah dapat macam ni? Siapa dah dapat macam ni? Angkat tangan. Raise hand. Raise hand. Siapa yang dah tengok lah kan? Ini kalau buka handphone pun lambat, Google Meet masuk lambat, pasang je, tak ada buat apa, slow sikit lah. Patutnya kena usaha lebih sikit. Okey, kita dah nampak macam ramai lah dalam kelas tu, bagus. Okey, bagus, semakin ramai, kita pun sambil-sambil lah ni kan, sambil-sambil tunggu. Kita pergi kepada Google Form yang saya dah buat untuk awak ni. PDPR Matematik tahun 5, 16 ni adalah minggu yang ke-16 kita sekarang. Ini saya bina ni masa tu Ramadan. Jadi sekarang ni dah Syawal lah kan, dah raya ni. Latihan kendiri M16 ukuran panjang yang kita nak belajar hari ni. Seperti biasa, awak masukkan dulu nama penuh awak. Kelas kita adalah kelas 5A kan. Seperti biasa, ini yang saya maksudkan sebagai unit ukuran panjang. Nampak semua tak? Nampak tak? Nampak. Weh, kenapa saya cakap unit ukuran panjang? Kenapa eskalator ni? Betul ke ejaan saya eskalator ni? Saya pun tak cek sangat. Apa eskalator sebenarnya? Awak tahu tak eskalator? Tahu. Apa? Lift yang macam dekat shopping mall tu, naik turun. Lah macam Naik turun. iya ke? Hari tu saya ada bagi tahu dah ke dalam kelas? Saya dah bagi tahu Ada tak? Tak. Kalau saya tak bagi tahu, macam mana awak tahu? Eskalator, betul lah. Eskalator ni adalah tangga bergerak dekat awak pergi dekat shopping mana-mana kan. Tapi eskalator ni ada sebelahnya untuk apa tu? Turun. Nak naik atas, ada satu lagi awak tak boleh naik eskalator yang sama, betul? Betul. Tengok dekat sini, saya cuba gambarkan daya dari segi eskalator. Untuk unit yang paling atas sekali adalah unit yang paling kecil, iaitu mm. Dia tak boleh letak besar yang atas, nanti runtuh bangunan tu. Jadi letak yang unit yang kecil sekali. Yang kecil adalah mm, yang besar sikit adalah cm, yang lagi besar ialah m, yang lagi paling besar ialah km. Apa benda mm ni? Sebenarnya ini tak payah nak pelik sangat, sebab kita memang dah belajar pun sedia dalam sebelum ni kan. Ikut yang kita dah belajar sebelum ni, mm adalah milimeter, cm sentimeter, m ialah meter dan km ialah kilometer. Okey, apa benda pula 10, 100, 1000 kat tengah-tengah ni? Ini adalah hubungan dia. 1 cm, kalau awak tengok sekarang dekat pembaris awak, ada tak pembaris? Ada tak pembaris? Ada. Kalau tak ada pembaris, awak, ini kelebihan kita. Kelebihan kita belajar secara online kan. Apa saja kita mahu, kita cari saja dekat Google. Pembaris. Siapa ada pembaris macam, saya rasa ramai orang yang ada pembaris macam ni. Ada tak? Ada. Pembaris macam ni, seposen ke 2 posen je kat kedai buku kan. Okey, cuba tengok. Alah, lambat pula nak datang. Okey. Tak apa, yang penting dekat pembaris tu, saya nak tengok pembaris tu yang jarak dia dekat, supaya kita boleh nampak ukuran yang saya nak tunjukkan mm ni. Okey, ni nampak tak? Nampak tak sekarang?
Nampak. Dah lah, sama je saiz dia. Okey. Ini adalah satu apa ni? Ditulis di bawah dia ni adalah satu cm. Betul? Nombor satu, nombor dua, nombor tiga ni adalah unit sentimeter. Yang dimaksudkan sebagai mm adalah dekat pembaris awak tu, dekat yang kecil ni. Ada berapa kecil-kecil ni nak sampai ke nombor satu ni? Cuba awak cuba. 5. Ha? 5. Ha? Kenapa? Tak nampak ke? Empat. Tengok, nampak tak? Nampak? Ni, yang kecil-kecil ni ada berapa ni? 4. Nak sampai kepada nombor satu ni, yang kecil-kecil ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul tak? 10 yang kecil-kecil tu awak tengok betul-betul dekat pembaris awak tu. 10 yang kecil-kecil dapatkan 1 cm. Bermakna itulah yang saya sebutkan sebagai 10 mm sama dengan 1 cm. Boleh faham? Itu maksud dia. Baik, nak sampai 1 meter pula, 1 sentimeter tadi, yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 tadi, mana dah pembaris tadi? Alamak. Ini ni kan? Ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni awak kira sampai berapa? Kira sampai 100, maka sampailah dia 1 meter. Boleh faham? Lepas tu, alamak, 1 meter ni panjang mana? Pembaris 1 meter ni, kalau awak ingat lagi, pembaris 1 meter ialah pembaris yang ada dalam kelas kita tu. Mana pembaris 1 meter? Dalam kelas kita sebelum ni, pembaris 1 meter. Pembaris kuning. Dia macam ni juga pembaris 1 meter tu. Yang ada pemegang tu, yang pembaris yang cikgu punya tu dekat depan tu. Kan? Ni, pembaris ni. Ini adalah 1 meter. Ini adalah 1 meter. Satu pembaris 1 meter. Baiklah. Nak sampai kepada 1 kilometer, pembaris kuning tu awak kena ukur sebanyak 1000 kali. Maka itulah jarak dia 1 kilometer. Okey, apa kaitannya dengan eskalator yang saya bina ni? Apa kaitannya dengan eskalator ni? Ada siapa yang baru nak masuk ke? Wish. Ini email apa ni? Tak apa, pagi je masuk. Okey. Kalau milimeter nak tukar kepada sentimeter, lalu sebelah kanan kena bahagi 10. Kalau sentimeter nak tukar kepada meter, bahagi 100. Kalau meter nak tukar kepada kilometer, kena bahagi 1000. Boleh nampak semua tak ni? Anak panah yang turun ni masih letak. Boleh. Yang hijau ni untuk naik. Kalau awak nak tukar kilometer kepada meter, awak kena darab 1000. Nak tukar meter kepada sentimeter, awak kena darab 100. Kalau sentimeter kepada milimeter, kita kena darab 10. Apa saja nombor tu darab 10 je kalau nak tukar kepada milimeter. Okey. Soalan yang yang pertama. Tukarkan 2.4 kilometer kepada meter. Macam mana 2.4 kilometer nak tukar kepada meter? Okey, kita cuba macam seperti biasa. Saya dah cakap tadi, eskalator kita kata apa? Eskalator kita. Saya pindahkan dulu yang ni. Lepas tu kita pergi ambil eskalator juga. Eskalator kita. Eskalator kita, ini eskalator. Ambil eskalator, pergi letak sana juga supaya kita boleh tengok. Okay. Sekarang yang kita nak tukar ialah 2.4 km kepada meter. Kilometer kepada meter. Ni dia punya key, awak kena ingat. Kilometer kepada meter. Meter. Kilometer kepada meter, awak tengok kat sini lah mana kilometer. Kilometer bawah sekali, kepada meter atas pada kilometer. So apa yang perlu kita buat? Darab 1000. Kena lalu sebelah sini sebab nak naik kan, daripada kilometer kepada meter ni adalah nak naik. Kalau nak naik kena lalu belah kiri. Yang hijau ni, anak panah hijau ni nak naik lalu belah kiri, iaitu darab 1000. Okey. Ingat je dalam kepala kita darab 1000. Nombornya nombor berapa? Senang saja, nombornya ialah 2.4 lah. 2.4
Kita kena buat apa tadi? Darab 1000. Dia ada, sama ada dua je, sama ada darab 1000 ataupun bahagi 1000. 2,4 darab 1000 kita buat dengan kaedah kira cepat seperti biasa, iaitu kita kena potongkan dia punya sifar. Ada berapa sifar yang kita nak potong tu? Ada berapa sifar yang kita nak potong sekarang ni? Ada 3 sifar, bermakna titik perpuluhan ini kena bergerak 3 kali. Ke mana? Ini adalah operasi darab, maka dia kena bergerak ke keluar. kanan. Sebab dia operasi darab, dia kena bergerak ke kanan. Jadi titik ni daripada sini pergi sini sekali, 2 kali, 3 kali. Sorry. Dia punya sekejap. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bila bergerak 3 kali kat situ, tempat yang tak ada nombor, kita kena tambahkan sifar. Kena tambah sifar lah, tempat lekuk dia ni kan. Tempat lekuk, setiap lekuk tu kena tambah sifar. Bermakna ada 2 lekuk, kita kena tambah 2 sifar lah. Faham? Kalau tambah 2 sifar situ, nombornya akan jadi berapa? 2,400. Sifar. Okey, cara apa tu? 1 je lah tinggal, sebab sifar tu 3 biji sifar tu kita dah potong. Betul? Sifar darab dengan 1, maka jawapannya ialah 24 sifar saja. 24 sifar ni kita baca berapa kalau 24 sifar? 2,400. Jawapan kita ialah 2,400 meter. Dah jadi meter lah. 2,000 dah jadi meter sebab kita dah darab 1,000, maka dia dah jadi meter. Ada tak 2,400? Ada. Maka jawapan kita ialah C. Siapa yang jawab C? Saya. Siapa jawab C? Betul ke ni? Saya tak nampak awak boleh cakap C jawapan kita 2,400. Mana siapa jawab C ni? Alah, seorang je jawab C. Yelah kan, sebab baru seorang ke 2 orang je yang jawab tu. Tak apa. Nanti lepas ni kita jawab. Kita jawab kena habis. Dalam minggu ni kita kena habis lah ni kan. Okey, kita tenang-tenang je. Saya tak bagi banyak pun. Ini je yang saya bagi. Boleh nampak tak sekarang? Boleh. Boleh Mana ni boleh tak boleh? Buka kamera pun tak buka ni. Siapa yang boleh? Ui, Puteri pergi angkasa ke tu? Okey, tak apalah, pergilah angkasa ke mana ke, yang penting awak dengar dan tengok apa yang saya ajar ni kan. Ada siapa lagi boleh pergi angkasa lepas tu, pergilah kan. Ada macam-macam ni, pergi angkasa lepas lah, pergi bercuti lah, tak apa. Yang penting dengar yang saya nak ajar ni Okey, nombor 2, tukarkan 250 cm kepada meter. Okey, nombor 2 pula Nombor 2, cm kepada meter. Cuba tengok betul-betul. Cm kepada meter kena buat apa? Cm kepada meter. Cm kepada meter. Maknanya turun bawah. Kalau turun bawah lalu yang merah. Betul? Lalu merah. Kalau lalu merah kena buat apa ni? Bahagi 100. Senang saja. Kita pun tulis bahagi 100. Tulis saja, takut lupa. Kita cepat-cepatlah. Alamak, mana bahagi saya ni? Saya cari saya punya tanda bahagi kejap, sebab situ tak ada bahagi. Kejap, saya nak cari tanda bahagi kejap. Okey. Bahagi bahagi berapa tu dia kata tu? Susah sikit lah. Bahagi berapa dah tadi? Bahagi 100. Bagi 100. Nombornya berapa yang nak bagi 100 tu? 250 Sah lah 250 ni, yang atas ni 12, yang sebab dengan 250 ni nak tukar kepada M. Nak tukar kepada M kita kena bahagi 100. Nombornya adalah 250. 250 kalau bahagi 100. Okey, ini saya besarkan sikit lah.
Okey, situ. Ingat berbeza sikit dengan yang tadi. Kita nak buat kira cepat juga ni. Apa ni baru nak masuk ni? Ada. Kat mana baru nak masuk ni? Masuk je lah. Kan? Tak apa. Boleh nampak tak ni? Boleh. Mana titik perpuluhan ni? Kita nak buat kira cepat sebenarnya. Kita nak potong 0, 1, 0, 2, 0. Alamak. 1, 0, 2, 0 yang kita nak potong ni. Betul? Okey, kita nak potong 2, 0 ni bermakna titik perpuluhan kita nak alih 2 kali. Tapi 250 ni tak ada titik dia. Kat mana titik dia sebenarnya? Kat belakang. Titik dia ada kat belakang sekali. Awak letak je situ. Sebenarnya saya dah bagi tahu sebelum ni semua nombor ada titik kan. Titik semua nombor adalah kat belakang sekali. Jadi kita alihkanlah titik ni. Operasi bahagi tau. Operasi bahagi potong 0, titik perpuluhan kena alih ke Kiri. sekali, 2 kali. Baik, jadi kalau titik tu ada kat situ, nombor 250 ni tak jadi 250 dah, dia jadi berapa pula? 2.5 meter. Titik perpuluhan ni tak boleh, bukan dekat situ lagi dah. Titik perpuluhan dah pergi duduk dekat sini. Jadi 2.5 bahagi 100 tetap bahagi 100 tinggal lagi jadi apa? Bahagi 1. Dah tak jadi 100 lah sebabnya 100 tu dah tak ada kosong dia. Dah tak ada kosong ni. Jadi dia tinggal lagi 1 saja. Yang kita tahu apa-apa nombor pun kalau bahagi 1, nombor tu tidak akan berubah. Kalau 2.50 ataupun 2.5 sifar ni bahagi dengan 1, maka jawapan kita ialah 2.5. Sifar ni tak payah tulis lah. Sebab sifar belakang sekali selepas titik perpuluhan tidak ada nilai. Maka jawapan kita ialah 2.5 sahaja. 2.5 ni dah jadi meter. Ada 2.5? Ada. Jawapannya apa? A. Okey. Siapa jawab A ni? Saya. Jawab A ni? Bagus. Awak jawab masa bila ni? Masa saya tengah ajar ni ke awak jawab ni? Tak, malam semalam. Bagus. Tak apa. Yang penting awak dah jawab betul lah. Itu satu perkara yang bagus dah sebenarnya. Okey, yang seterusnya nombor 3 pula. Okey. Sementara tu awak tengok dulu nombor 3 boleh? Cikgu stop sekejap. Awak tengok dulu nombor 3 Awak tengok dulu nombor 3. Tengok nombor 3. Tak, cikgu suruh tengok nombor 3. Nombor 3. Soalan nombor 3. Mana aku tahu? Okey. Okey, kita sambung semula. Nombor apa? Nombor 3. Ada nombor 3 tak? Okey, ada nombor 3 Kita bawa nombor 3 pergi sana. Nombor 3 pun kita menggunakan eskalator yang sama juga. Macam mana tu? Tengok nombor 3. Tukarkan 12 meter kepada sentimeter. Awak lock ingat saja meter kepada sentimeter sebab kita nak tengok benda ni dekat eskalator kita. Meter kepada sentimeter kita kena buat apa? Mula-mula ni memang kena tengok eskalator, tapi lama-lama nanti kita dah hafal lah kan. Tapi satu petua saya bila awak periksa exam kan, apa-apa periksa pun benda ni memang awak tak boleh kalau awak tulis bawa masuk kan, nak meniru tak boleh.
Tetapi kelebihan dia kalau awak dah hafal, awak tak hafal sangat lah, awak hafal sikit-sikit, tak berapa ingat, awak masuk je Dewan Periksa, awak terus tulis formula ni. Itu tak kira menipu sebab benda ni awak tulis masa periksa kan. Tu tak kira menipu. Jadi awak masuk tu, awak tulis saja. Formula ni awak letak tepi. Tapi kena ingat lah masa nak tulis tu kan. MMCM, MKM, senang je 10, 100, 1000. Lepas tu buat anak panah belah kiri, belah kanan turun, belah kiri naik. Itu saja, letak tepi. Nanti boleh guna masa periksa kan. Contohnya masa periksa tu awak pun nak jawab. Tukarkan 12 meter kepada sentimeter. Okey, awak pun tengoklah meter kepada sentimeter buat apa. Eskalator awak tadi meter kepada sentimeter ni. Nampak tak meter kepada sentimeter? Nampak tak ni? Meter kepada sentimeter. Awak nampak skrin yang saya tutup meter kepada sentimeter. Nak buat apa tu? Darab. Meter kepada sentimeter buat apa? Darab. Meter kepada sentimeter kena darab 100. Tengok saja, senang je, tengok je. Darab 100. Sebab meter kepada sentimeter nak naik kena guna belah kiri. Belah kiri adalah ni laluan hijau. Laluan hijau ni darab 100. Dia sajalah darab 100. Senang saja. Saya rasa awak semua boleh betul semua ni kan. Tapi walaupun kita boleh betul semua ke, tak betul semua ke, ini memang tetap kita kena buat juga. Bukan kita nak buang masa, tetapi supaya benda ni memang kita ingat sampai periksa, sampai bila-bila pun kalau boleh. 12 meter kepada sentimeter. 12 meter kepada sentimeter. Benda ni pun, kemahiran ini sebenarnya bukan dalam periksa saja tau. Dalam kehidupan seharian awak pun perlu ni, penting ni. Kan? Awak perlu tahu kalau 12 meter tu awak nak bayangkan dia sepanjang mana. Dalam sentimeter, berapa sentimeter. Itu perlu, memang perlu. Sebab kadang-kadang kita memang terlibat dalam ukuran panjang ni. Kan? Nak gambarkan panjang sebuah bas ke. Memang perlu. Jadi ilmu ni walaupun tak guna dalam periksa pun, awak cakap nanti kalau cikgu ajar tak masuk periksa lah yang ni. Tak apa. Kan? Ilmu tu boleh guna pada masa dalam kehidupan awak. Okey, 12 ni meter kepada sentimeter kita dah cakap tadi nak darab dengan 100. Darab dengan 100, titik perpuluhan tak ada 12 ni. Kat mana titik perpuluhan dia? Kat belakang. Sah di belakang sekali. Kita seperti biasa, seperti juga tadi juga, kita tetap nak potong kosong. Potong kosong tapi kena ingat yang titik perpuluhan ni nak alih ke mana kalau operasi darab? Mesti ke kanan. 1 kosong, 2 kosong. Jadi 2 kali bermakna kena tambahlah lagi 2 biji kosong. 2 biji kosong. Tambah dalam ni terus kosong. Jadi titik perpuluhan dah pergi belakang sekali. Bermakna nombor ni jadi berapa tu? 1,200. Darab tinggal lagi 1 lah sebab kosong ni kita dah potong tadi. Betul? Jadi berapa kalau 1000? Darab 1 ataupun bahagi 1 awak kena ingat. Ini perkara yang asas. Darab 1 atau bahagi 1 nombor tu tak berubah. Kan? Berapa pun kalau darab 1 nombor tu juga. Berapa pun kalau bahagi 1 nombor tu juga. Ini kalau darab 1, tujuan kita potong kosong ni supaya dia darab 1 lah. Darab 1 kita tak payah kira dah sebab dia tidak berubah. Jadi kalau 1200 darab 1, jawapannya tetap 1200 sahaja. 1200 sekarang dah jadi unit apa ni kalau 1200 ni? Sudah jadi sentimeter. Jawapan kita ialah apa? Jawapan kita? Jawapan kita ialah D sahaja, 1200 cm. Boleh sangat tu? Ya, ada orang baru masuk ni. Ramai. Boleh. Ramai baru masuk ya. Siapa dia baru masuk tu? Tak apa. Sekejap saya cek saya punya. Alamak. Tak boleh lah ni. Attendee ni. Tak apa. Saya rekod ni sekejap Okey. Saya sebenarnya nak sementara saya ingat ni boleh tak bukakan kamera sekejap. Saya nak snap ni. Cepat. Nama pula hilang kalau buka kamera. Tak hilang okey ada. Okey. Buka kamera cepat sikit. Saya nak ambil gambar ni. Oi, ada orang pergi bercuti lah pula kan. Oi, air terjun atas kepala awak jatuh tu. Hati-hati. Okey, print screen. Okey, dah saya simpan sekejap ni Sekejap saya simpan sekejap.
Okey. Okey. Oh, ramai rupanya yang baru bangun tidur. Dah mandi semua ni kan? Hati-hati sikit Puteri, awak naik turun kejap lagi jatuh atas awan tu macam mana? Kan, hati-hati sikit siapa yang suka-suka naik-naik tinggi-tinggi tu. Okey. Nombor 4. Ready nombor 4? Alamak, nombor 4 ni nombor apa ni kita panggil ni? 5/1/2. Nombor apa ni? Ini dinamakan sebagai nombor bercampur. Ada tak nombor bercampur kita dah ambil tadi kan? 5/1/2 meter. Tapi yang penting awak pejam mata dulu yang nombor apa berjenis tu. Awak tengok dulu, yang penting yang kita nak tahu apa kepada apa. Sekarang apa kepada apa? Meter kepada sentimeter. Itu yang penting. Meter kepada sentimeter. Nombor jenis macam mana pun biar dia. Yang penting kita cari tengok meter kepada sentimeter buat apa? Meter kepada sentimeter buat apa ni? Nampak tak ni? Darab 100. Darab 100. Darab 100. Okey, bagus. Kita pun tulis saja. Tak payah peduli lagi nombor tu, nombor yang apa pun. Kita yang penting kita buat darab 100. Tulis saja dulu darab 100. Kan? Dia pening-pening. Yang senang kita dah ingat darab 100, kita tulis saja darab 100. Baru pula ambil nombor dia. Apa nombor dia tu? 5/1/2. 1/2. Okay. 5/1/2 ni ada dua cara sebenarnya. 1/2. Okey, saya tulis nombor pecahan begini ya. Okey. Sebenarnya nombor pecahan ni macam kita tulis biasa tu 1/2 tu kan. Tapi ni pun 5/1/2 lah. Tapi tak mengapa. Ini kita ada dua cara. Yang pertama sekali kita pecahkan, ambil 5 sebab kita nak kira senang kan, darabkan dengan 100 ni. So kita akan dapat berapa kalau 5 darab 100? 500. Senang-senang je lah kan. Semua orang pun tahu, semua dapat 500. Lepas tu ni 1/2 ni pula kita pun darab juga dengan 100. Okey. Yang ni je lah yang kena fikir lebih sikit. Tapi sebenarnya tak ada lebih mana pun kan. Biasa-biasa je. Okey. 1/2 darabkan dengan 100. Seperti biasa. 1. Alamak. Kita tukarkan kepada bentuk yang memang kita selalu duduk jumpa kan. Macam mana? 1. 2 ni dekat bawah. Selalunya macam ni kalau pecahan kan. Yang kita nampak selalunya macam ni. Yang pecahan biasanya kita buat ni 1/2. Okey. Barulah darabkan dengan 100. Okay, 100 sebenarnya kalau kita sebut dia dalam pecahan, kita sebut biasa kita sebut macam mana? 100 per berapa? Kita biasa sebut 100/1. Sebab apa? Sebab kita nak sebut 100 dalam bentuk pecahan juga. Kenapa kita nak sangat sebut 100 dalam pecahan? Kenapa? Dia apa-apa nombor pun kalau dia 100, kalau dia tak ada kaki, tak ada pecahan, kita boleh sebut dia 100/1 sebab 100/1 tu maksud dia 100/1. 100/1 macam yang saya cakap tadi lah, bahagi 1 tidak mengubah nilai dia. Kalau 100/1, 100 juga. Jadi boleh je nombor 100 kita nak sebut dia 100/1. Boleh faham? Jadi sekarang ini bila dah ada ayat matematik yang macam ni, bila kita dah dapat ayat matematik macam ni, apa yang perlu kita buat? Bila ada ayat matematik macam ni, apa yang perlu kita buat? Buat apa? Nak buat apa? Tahu tak? Okay, bila dah ada ayat matematik macam ni, kita bolehlah buat mendarab nombor apa ni? Nombor pecahan kan? Okey, mendarat nombor pecahan. Sorry. Yang ini mengganggu sangat, tak payahlah. Okey, 1/2 darab 100/1. Ada tak apa-apa nombor yang kita boleh pancungkan 2 dengan atas dia? 2 darab 1, 2 darab berapa? Siapa tahu? Nak jadi 10. 2 darab 5. Sah-sahlah 2 darab 5. Jadi sekarang ni kita dah potong tempat 100 tu. Kita dah potong tempat 100 tu menjadi 5. Boleh tak?
Mungkin agak sukar sikit dekat dia bertindan skrin dia ni. Cikgu nak buat susah sikit. Tak apa. Okey. Sekarang tempat ni bagi tahu saya sekarang pecahan yang pertama jadi berapa? Pecahan yang pertama jadi berapa sekarang? Okey. Bagi tahu saya sekarang pecahan yang pertama tu dah jadi berapa? Ni kalau kita potong macam ni. 2 ni dah jadi 1. 2 ni dah jadi 1. Sebabnya tadi kita potong dengan sifar 2 kan. Jadi 1/1. Ni tempat ni jadi apa? 10 ni dah jadi 5 saja. 10 tu dah jadi 5 saja. Ini tak ada dah. 10 ni jadi 5 saja. Maka sini dia dah jadi 50/1. Jadi tinggal lagi satu atas darab atas, bawah darab bawah. Pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. 1 darab 50 kita akan dapat berapa? 50. Sah-sah lah 50. Apa pun darab dengan 1 kan sama nilai dia. 1 darab 1 kita akan dapat 1. Jadi kalau 50/1 maksud dia 50 bahagi 1. Apa pun kalau bahagi dengan 1 nilai dia tidak berubah. Maka nilainya adalah berapa ni? Berapa nilai dia ni? 50. Bermakna tempat 1/2 tadi itu sebenarnya adalah 50. Jadi berapa jawapan kita? Tadi kita dah dapat tadi. Jangan lupa yang kita dah dapat tadi, yang kita dah simpan poket tadi berapa tadi? 500. Tadi dah dapat 500, sekarang dapat lagi 50. Bermakna jumlah dia berapa? 550. Sah lah 550. 500 tambah 50 kan jawapannya 550. Ada tak jawapan dia 550? Jadi jawapannya ialah B. Siapa yang jawab B ni? Siapa jawab B? Saya kira tu macam panjang sikit lah kan. Saya kira tu macam jalan kira tu macam panjang je. Tapi sebenarnya tak adalah panjang macam tu sangat kalau awak kira sendiri kan. Yang mana yang boleh ringkaskan lah. Cuma saya terpaksa bagi tahu panjang macam ni supaya kawan-kawan kita yang tak berapa nak clear, tak berapa nak faham, supaya dia boleh faham. Orang yang dah boleh faham awal, cepat-cepat je lah. 5 darab 100, 500. 1/2 darab 100/1 potong pancung-pancung terus dapat 50 kan. Ini saya bagi tahu jalan panjang ni supaya kawan kita yang tak faham tu boleh faham. Begitu. Okey, teruskan kepada yang ke seterusnya. Nombor berapa pula kita? Nombor berapa kita? Nombor 5. Kita jawab pula 5. Itu tak apalah. Sekejap lagi Okey, nombor 5 jawapannya apa nombor 5? Tak apa, sekejap lagi kita ambil dulu bawa pergi sana. Tapi yang penting walaupun nombor berapa pun kita tetap gunakan eskalator kita yang tadi kan. Kita tetap gunakan eskalator kita yang ini juga. Okey. Sekarang ini 3.75 km sama dengan berapa meter? Jadinya kilometer nak tukar kepada meter. Ada tak? Kilometer kepada meter buat apa? Ni kilometer kepada meter buat apa? Lalu mana? Lalu kanan. Kilometer nak pergi kepada meter. Kilometer di bawah, meter di atas. Kita kena lalu sebelah kiri. Ini nama dia sebelah kiri. Ikut anak panah hijau, betul? Ikut anak panah hijau, kita kena darab 1000, betul? Kilometer kepada meter, kita kena darab 1000. Jadi kita pun darab 1000. Tulis saja dulu darab 1000. Boleh darab? Kilometer kepada meter kita kena darab 1000. Sekejap ni kilometer kepada meter kita kena darab 1000. Kita tulis je lah darab 1000. Darab 1000. Okey, nombornya berapa nombornya? Nombornya ialah 3.75. 3.75 nak darabkan dengan 1000. Okey, kalau nak darab dengan 1000 ni kita buat kira cepat macam tadi juga, sebab ini tak melibatkan kira susah, kira cepat je. 1, berapa kosong yang kita nak potong ni? 2, 3. Kalau 3 titik perpuluhan kena bergerak 3 kali. Ini adalah operasi darab, maka titik perpuluhan bergerak ke mana ni? Ke kanan lah kan. Okey, sekali, 2 kali,
3 kali. Okey, tempat yang tidak ada nombor kita tambahkan sifar. Tapi titik perpuluhan ni bukan kat sini lagi dah ni. Titik perpuluhan ini dah pindah pergi belakang sekali. Okey, jadi nombor ni akan jadi berapa ni? 3,750. Dia dah jadi macam ni, 3,750 titik darat satu saja sebab kosong semua dah potong tau. Kosong semua dah potong, tinggal satu je. Jadi kalau tinggal satu, tak payah tulis apa, darat satu sebab dia tak berubah kan. Titik belakang sekali pun tak payah. Jadi jawapan kita ialah berapa ni? Ini dah tak payah tulis dah. Okey, berapa tu? Tinggal lagi 3,750 sahaja. Ya, jawapan 3,750 tu, 3,750 tu dah jadi meter. 3,750 jawapannya apa? D. Salah tadi A rupanya D. Siapa jawab D tu? Siapa jawab D ni? Tak ramai pun. Okey. Okey, tak apa. Nombor 6 pula. Nombor 6. Ada ke baru masuk kelas ni? Dah dekat nak habis lah baru masuk. Siapa baru masuk tu? Budak Saya. Ha? Saya. Kenapa baru masuk? Kenapa baru masuk? Teringat ada hari ni ada Google Meet. Aduh, berangan lebih. Okey, nombor berapa kita? Nombor 6 dah ni. Nombor 6 Okey, nombor 6. Nombor 6 ni ada tambah-tambah. Macam mana? Sudah, macam mana nombor 6 ni? Okey. Yang pentingnya kita kena ingat bila ada operasi tambah atau tolak, kalau darab bahagi lain tau, ni tambah dengan tolak, kita kena pastikan yang dia punya unit ni adalah sama. Nak jadi meter pun boleh, nak jadi sentimeter pun boleh, tapi yang penting kena sama. Tetapi awak tengoklah jawapan dia nak dalam apa tu? Sentimeter. Kalau jawapan nak dalam sentimeter, seeloknya semuanya dalam sentimeter teruslah supaya kita tambah-tambah nanti terus dapat jawapan, betul? Cuma tinggal lagi 12 meter tu, kalau dalam sentimeternya dia berapa meter kepada sentimeter? Meter kepada sentimeter. Tengok dekat eskalator kita, meter kepada sentimeter. Meter kepada sentimeter kita darab 100. Darab 100. Meter kepada sentimeter darab 100, kita tulis darab 100. 12 meter, 12, tak payah tulis 12 meter lah. Senang. 12 darabkan dengan 100. Okey, ini yang 12 meter tau, nak tukar yang 12 meter je dulu. 12 meter darab 100, okey, kita kurung lah nanti. Saya takut awak keliru kan. 12 meter ni kita darab 100. Ini kenapa kita kurung? Supaya dia tak terkeliru dengan tambah 250 tu kan. Tambah 250. Selesaikan 12 darab 100 seperti biasalah. 12 darab 100 ni kita buat kaedah kira cepat. Betul? Macam mana kira cepat kita? Potong kosong. Tak ada titik perpuluhan. Sebenarnya titik perpuluhan dia ada. Mana titik perpuluhan dia? Kat belakang. Titik perpuluhan dia ada di belakang sekali. Okey, ada di belakang sekali. Jadi dia akan jadi berapa ni kalau awak selesaikan ni? 1,200. Kosong ni dah tak ada sebab kita dah potong. Sini ni titik perpuluhan dah alih dua kali kan. Jadi titik perpuluhan tadi dah alih 2 kali. Titik perpuluhan dekat sini kan, alih sekali lagi. Bermakna kena tambah 2 kosong lah dekat sini. Ni tambahlah 2 kosong. Jadi maknanya sekarang ni kita dah jadi 1,200 darab dengan 1, baru tambah 250. Ni kalau darab dengan 1 nombor dia tidak berubah. Jadi kalau 1,200 lah, barulah kita boleh buka kurungan kan. Barulah kita boleh tambahkan dengan 250. Okay, semua orang pun tahulah 1,200 kalau tambah dengan 250 jadi berapa. Kalau tak tahu juga awak kena buat dalam bentuk lazim. 1,200 tambahkan dengan 250 kan. Tambah kat sini, operasi tambah 250 dalam bentuk lazim. Sah-sah, semua orang pun boleh kira kan. Saya percaya semua orang pun boleh kira. Sorry. Saya ingatlah pula. Sekejap Okey. Seperti biasalah jawapan kita akan jadi berapa ni?
1450. Semua orang boleh dapat tak? Kenapa 1450? Kan sifar 5 5 2 2 jadi 4 1 tak payah tambah ni kan 1 jadi 1450. Okey, maknanya di sini kita akan dapat jawapannya berapa tu? 1450. Kosong. Ada tak 1450? Ada. Okey, 1450 jawapannya ialah A. A saja. 1450 jawapannya A. Siapa dapat A ni? Siapa dapat A? Dua orang je dapat A. Dua orang je dapat A. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey. Nombor berapa pula? 7. Okey, nombor 7 Okey, nombor 7. Okey, saya ambil dulu nombor 7. Kita buat dah senang. Tapi ini melibatkan operasi sikit lah kan. Kita buat ada operasi sikit lah, senang sikit. Operasi sikit, kita tingkatkan sikit kita punya kemahiran lah. Sebenarnya sama kan. Kemahiran kita tu nak tukar je. Lepas dah tukar tu baru kita boleh tambah ke tolak. Okey, nombor 7. Tengok nombor 7. 23/5 kilometer. Okey, nombor pecahan tolak 1700 meter. Jawapannya nak dalam meter. Maknanya yang 1700 ni tak payah tukar dah. Yang kena tukar ialah yang kilometer ni. Kilometer kepada meter buat apa kalau awak ingat? Buat apa? Tak payah tengok sekarang. Darab. Darab 1000. 1000. Okey, saya dah cakap tadi. Yang ni biar dulu Nanti ini yang kita nak tukar yang 23/5 dulu. Okey. Jadi yang mula-mula sekali yang darab 1000 ni adalah 2. 2 darab 1000 sah-sahlah awak tahu jawapannya berapa? 2000. 2000 kita simpan dalam poket dulu. Buat letak diam-diam dulu, letak situ dulu. Kemudian kita ambil pula 3/5. Darabkan, tapi tetap darab 1000 juga kan. Nak tukar adalah 3/5. 3/5 kalau nak darab dengan 1000 boleh ke? 1000 ni sebenarnya per berapa kalau kita nak sebut dia dalam pecahan? Per 1. Per 1. Dia per 1. Bagus. Ada tak apa-apa nombor yang kita boleh pancung kat sini? Mestilah nombor 5 dengan nombor 10 dia dalam sifir 5 kan. 5 darab berapa nak jadi 5 ni? 5 darab 1. 5 darab berapa nak jadi 10 2. Mestilah 5 darab 2. Jadi tempat 10 tu pancung tulis 2 saja. Baik, bagi tahu saya pecahan yang pertama jadi apa sekarang? 3/1. Bagus. 3/1. Pecahan pertama dah jadi 3/1 Nanti sekejap saya letak elok-elok sikit. Okey, 3/1. Pecahan yang kedua jadi apa? 2. Pecahan yang pertama jadi 3/1. Pecahan yang kedua darab tetap darab lah kan. Darab. Okey. Yang tempat 1000 ni dah jadi 200 sahaja. Ingat 02 biji ni belum potong tau. Yang potong tu 10 je. Okey, 200. Jadi 200 per berapa? Tetap 200 masih lagi per 1. per 1. 200 per 1. Jadi sekarang kita dah ada ayat matematik, ayat pecahan yang baru. 3 darab 200 kita akan dapat berapa kalau 3 darab 200? 3 darab 2 600. kan. Okey, 600 per berapa tu yang kita ada tu? 600 per 1 darab 1. 1 darab 1 pastilah 1 kan. Jadi kalau 600 per 1 jawapannya adalah 600. Apa saja kalau per 1 jawapannya adalah nombor tu juga. 600. Okey, kalau 600 sekarang ni kita dah ada 600. Tadi kita ada berapa dalam poket kita tadi? 2000. Jadi kita dah ada kan? 2000 kalau tambah 600 mana? 2600. Salah lah. Betul. Jawapan yang salah ni. Tak.
Sebab yang kita dapat 2,000 ni bukan ni 2,600 ni adalah untuk 2/3/5 saja kan. Okey, kita betulkan balik ayat matematik dia. Tempat 2/3/5 tu jadilah dia 2,600. Betul. Lepas tu barulah tolak dengan 1,700. Okey, 2,600 kalau tolak dengan 1,700 kita akan dapat berapa? Ni dalam bentuk lazim ya, senang. 1,700 semua orang pun tahu kan. Ni tak pun dalam bentuk lazim bagi yang tak berapa nak tahu, macam ni cara dia. 2,600 tolak 1,700. Sifar lagi. Sifar lagi. 6 tolak 7 tak boleh, pinjam sebelah. Okey, jadi dapat 16. 16 tolak 7 9. 1 tolak 1 habis. 1 tolak 1 habis. Ni bukan 2 tolak 1 tau. Sini dah pinjam tadi ni, dah tinggal 1. Jadinya jawapan kita adalah 900. Ada ke 900? Okey, nasib baik ada. 900. Jawapan kita ialah nombor 7. Jawapan kita ialah A saja. Siapa dapat A? Saya. A. Okey, bagus. Saya dengar tadi ada orang pasang lagu raya. Siapa? Ada orang beraya lagi tak? Saya kalau ikutkan nak bagi duit raya kat awak ni. Tapi sebabkan tak boleh jumpa, jadi saya tak boleh nak bagi. Kan? Siapa nak duit raya? Saya. Betul lah. Nanti saya bagi. Siapa nak? Saya. Angkat tangan. Siapa nak? Buka webcam semua angkat tangan. Ramai sangat nak. Nanti saya bagi ya. Okey. Nantilah. Okey, tak apa. Tapi tak apalah. Saya tak prank lah. Kali ni saya cakap betul lah kan. Okey. Saya rasa kita tamatkan dulu kelas kita untuk hari ini dan kita akan sambung pada lain kali. Ada 2-3 soalan lagi tu berbaki, awak kena selesaikan juga. Untuk sebenarnya kita ada 2 masa lagi dalam ni nombor 8, nombor 9, nombor 10 tu awak selesaikan. Sebenarnya dalam nanti dalam minggu ni kita ada lagi 2 masa tu. Saya akan tengok macam mana, sama ada perlu ditambah soalan ataupun perlu saya bimbing kepada orang-orang yang masih lagi, murid-murid yang masih lagi belum menguasai. Saya percaya dalam ni bukanlah semua menguasai terus kan. Jadi sikit lagi masa yang akan datang, siapa yang tak reti boleh PM saya. Saya akan nanti masa matematik yang selepas ni, siapa yang tak reti boleh PM saya akan bimbing secara individu. Boleh faham? Siapa yang tak berapa jelas, siapa yang tak berapa reti untuk menjawab soalan dalam group. Faham betul-betul lah yang saya cakap ni? Jangan segan, awak boleh PM saya. Masa matematik ada lagi 2 masa. Nanti awak boleh PM saya. Bagi siapa-siapa yang sudah jawab semua dan dah rasa betul semua, awak boleh terus cari soalan yang lain dalam buku teks kita dan jawab soalan yang berkaitan dengan ukuran panjang. Boleh juga PM saya, snap soalan itu dan PM saya pada waktu matematik nanti pada masa akan datang. Hari apa kita ikut jadual baru? Kita ada lagi 2 masa. Pada masa tu orang yang belum faham yang ini boleh terus buat yang ini, PM saya yang mana tak faham. Orang yang dah faham, dah reti semua, daripada buang masa saja, buat soalan yang lain dalam buku teks. Lepas tu PM saya juga. Betul ke tidak cikgu macam ni? Ya ke tidak cikgu macam ni? Boleh? Boleh semua? Boleh. Bagus. Kalau boleh. Bagus. Itu yang sepatutnya kita buat. Itu cara yang kita perlu buat sekarang. Kita tak ada cara lain dah. Okey. Saya harap semuanya tidak ada masalah dan tak ada yang rasa kurang selesa dengan kelas kita. Sempena hari raya ni, walaupun tak boleh bagi duit raya, saya seperti mana sepatutnya lah. Maaf zahir dan batin. Selamat hari raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu.